Kami ada membuatkan satu sesi wawancara bertajuk install projek keusahawanan install at Youth Hub 2024 dan narasumber kita ni sudah pun bersedia di sebelah kiri kita ni. Ya. Kita silakan saja Puan Siti Sarah binti Haji Jahri alias Zahri. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Gembira rasanya mendengar kesihatan Puan. Jadi Puan, mungkin kita ni teruskan saja dengan tajuk wawancara kita ni hari ini. Apakah projek kawasan keusahawanan install alias Youth Hub 2024 ni Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Terutama sekali terima kasih kepada Rampai Pagi untuk menjemput saya mewakili Pusat Pengurusan Belia. Projek keusahawanan install at Youth Hub 2024 adalah sebuah projek keusahawanan yang dilaksanakan bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19 2024 dengan tema Belia Siaga Masa Depan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Pengurusan Belia. Penyediaan platform pop-up seumpama ini berhasrat untuk mendukung dan memperdayakan lagi ekosistem keusahawanan belia di negara ini. Projek keusahawanan ini turut dijayakan dan merupakan sebagai salah satu projek Pusat Pengurusan Belia iaitu Students Entrepreneurship Project yang mana telah dilaksanakan secara pilot 20 pada tahun 2023 dan diteruskan lagi pada tahun ini dan melalui platform ini juga seramai 15 orang pelatih PPB daripada program pembangunan belia sesi 2024 yang terpilih akan menyelaras projek ini secara kolaborasi bersama rakan strategik pusat iaitu Future Brands melalui Vigorous Youth Event Management. Baik, Alhamdulillah ya. Menarik sekali mengenai dengan projek keusahawanan install at Youth Hub 2024 masih kali ini ya. Apa inisiatif projek ini diadakan? Di antara inisiatif pelaksanaan keusahawanan platform keusahawanan ini adalah menyahut titah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-19 yang ingin melihat lebih banyak golongan belia ketani di negara ini untuk berkecimpung dalam bidang perusahaan dan perniagaan, memperbaikan lagi projek-projek keusahawanan yang melibatkan para belia dan pengusaha MSMEs di negara ini agar dapat memasarkan apa jua produk serta perkhidmatan mereka kepada orang awam dan menarik minat para belia yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan agar sentiasa berdaya saing dalam masa yang sama sebagai galakan supaya lebih lagi ramai belia mau menceburi bidang keusahawanan sekarang. Alhamdulillah. Jadi itu adalah antara beberapa inisiatifnya ya. Jadi apa yang dapat dijangkakan Puan oleh orang awam dalam projek keusahawanan install alias Youth Hub ni? Sebanyak 105 petak jualan yang terdiri daripada syarikat atau vendors daripada pengusaha MSMEs dan peniaga-peniaga established telah menyertai install at Youth Hub 2024 yang mula diadakan di Hub Belia di Stadium Negara Nasional Bolkiah bermula pada 17 dan 18 Ogos 2024 yang lalu. Di antara pelbagai jenis jualan daripada pengusaha-pengusaha jualan makanan dan minuman, pop-up vendors, produk seni kreatif, aksesoris, apparel dan karbut yang telah diadakan. Selain daripada itu, antara perisian dan aktiviti yang dirancang sepanjang minggu ini adalah seperti aktiviti kebudayaan, House of Tradition, DIY workshop dan aktiviti-aktiviti selaras bersama agensi-agensi yang berkaitan. Baik, Alhamdulillah ya. Menarik sebenarnya. Betul. 105 petak jualan disediakan ya. Luar biasa sekali. Ingin kita ketahui juga ni, bila majlis pelancaran install at Youth Hub ini akan diadakan? Majlis pelancaran akan diadakan pada hari Sabtu ini, 24 Ogos 2024 lusa pada 11 malam dan tetamu kehormat majlis adalah Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan selaku ahli mesyuarat negara. Baik, itu adalah majlis pelancarannya ya pada hari Sabtu 24 Ogos 2024 dan apa pula dengan majlis ataupun bila dan di manakah install at Youth Hub ni diadakan Puan? Install at Youth Hub 2024 ini akan dilaksanakan pada bulan Ogos 17-18 Ogos 2024 edisi pertama, 24-25 Ogos edisi 2.0 dan 30-31 Ogos
ADC 3.0 bermula pada jam 3.30 petang sehingga 10 malam bertempat di Hub Belia, Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Ini dia poster yang kita paparkan kepada audio penonton pagi ini berkenaan dengan Install at Youth Hub. Jadi mungkin boleh dikongsikan bersama kita sedikit poster ini Puan? Ini adalah Install at Youth Hub. Ini adalah kolaborasi bersama Pusat Penggunaan Bersama Future Brand. Install adalah branding kepada Future Brand dan at Youth Hub adalah yang di bawah Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Baik, alhamdulillah ya. Jadi difahamkan 3 sesi ini yang maksudnya 17, 18, 20 berapa tadi? 24, 25 dan hujung bulan ini nanti 30 dan juga 31 ya. Jadi kalau mengimbas kembali pada edisi pertama ya, 17 dan juga 18 Ogos lepas, macam mana sambutannya ni Puan? Sambutannya alhamdulillah agak menggalakkan walaupun hujan pada hari pertama. Tetapi selepas hujan itu masih lagi ramai yang datang untuk menghadirilah jualan kali pertama tu dan hari kedua sangat luar biasalah ramai. Bagaimana feedback daripada para usahawan kita ni? Feedback daripada usahawan tadi kata mereka alhamdulillah bisnes maju di sana. Yes. Because yang datang daripada pelbagai orang memandangkan lagi cuti sekolah. Jadi tetamu tu pendatang tu ramailah yang dari dalam dan luar. Luar biasa sekali. Itulah juga yang kita ni harapkan lusa ini nanti untuk version 2 dan juga seterusnya version 3 nanti 30 dan juga 31 di bulan Ogos ini Nisa ya. Betul, jalan dengan lancar. Itu yang kami harapkan juga sebetulnya ya. Ia sebetulnya sebagai satu platform ya untuk para peniaga kecil ini untuk mengembangkan lagi bisnes mereka. Mungkin orang luar lebih mengetahui lagi akan mereka. Ini adalah salah satu caranya yang dapat mereka lakukan. Jadi yang terakhir sekali Puan, apakah harapan Pusat Penggunaan Belia dan KKBS selaku penyelaras bersama dalam projek keusahawanan Install at Youth Hub ini Puan? Projek Install at Youth Hub 2024 adalah sebuah projek yang dilaksanakan sebagai platform dan latihan praktikal bagi memastikan setiap pelatih Pusat Penggunaan Belia, alumni Pusat Penggunaan Belia dan para usahawan belia di negara ini dapat menjalankan perniagaan mereka dengan sokongan padu daripada pihak Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Belia dan Sukan. Projek ini adalah diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada belia dan penggunaan Hub Belia sebagai platform keusahawanan akan dijadikan sebagai projek tahunan bersempena sambutan Hari Belia dan projek bulanan bagi para pengusaha belia yang ingin menjalankan perniagaan mereka. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan ya ini menjadi satu platform untuk mereka mengembangkan lagi usaha mereka khususnya dalam keusahawanan ini tadi ya. Masih terbuka kan Puan kalau macam ada pengusaha kecil-kecilan sederhana di negara kita ni yang ingin ikut serta dalam Install at Youth Hub 2024 ini. Terima kasih dengan soalan cepu emasnya Tuan. Setakat ini package A adalah di dalam indoor yang berharga RM30 untuk 2 hari. Itu masih lagi dibukakan. Dan bahagian car boot untuk package B dan package C food truck kini sudah ditutup kerana sudah penuh. Selepas diiklankan sudah penuh dan kami hanya mencari untuk iklan vendor mereka di dalam Mereka indoor. yang ingin pasaran mereka di dalam indoor sahaja ya. Jadi ini bagi kedua-dua hari bulan. Bagi kedua-dua hari bulan. Sudah penuh. Alhamdulillah. Banyak sekali belia-belia kita ni yang tampil maju ke depan. Alhamdulillah. Ingin memperlihatkan apa yang ingin mereka jual. Secara indah langsung mereka yang akan berkunjung ke sana, expectation memang penuh lah setiap petak-petak jualan yang disediakan ini. Apapun, kita doakan mudah-mudahan projek keusahawanan Install at Youth Hub 2024 ini akan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan daripada orang kita ni. Kejayaan juga kita doakan buat para usahawan tempatan kita dan insya-Allah jika ada kesempatan nantilah ya boleh berkunjung ke sana. Silakan berkunjung ya. Kita ni sama-sama meramaikan, sama-sama kita ni menyokong para pengusahawan tempatan kita ni juga. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Puan atas kesudiannya datang ke Studio Rampai Pagi. Sama-sama. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.
Ya, alhamdulillah. Betul. Itu dia audio penonton. Jangan lepaskan peluang. Lusa adalah merupakan tarikh pelancarannya dan insya-Allah bermula lusa dan juga hari berikutnya anda sudah boleh melihat dengan lebih dekat lagi apa yang diketengahkan menerusi projek kesawanan Install at Youth Hub 2024 ya. Betul sekali. Posternya mungkin boleh kita paparkan sekali lagi nanti insya-Allah jika ada kesempatan untuk anda mengetahui lebih lanjut mengenai dengan perkara tersebut ya. Betul. Baik, kita berehat seketika Nisa, boleh? Boleh. Kita jumpa lagi sebelah sini ya. Baik, kita kembali bersama di jam terakhir dalam ruangan Rampai Pagi. Kalau tadi wawancara mengenai dengan projek keusahawanan, di penghujung pertemuan kita pagi ini, kita akan bersama mengetahui berkenaan dengan persidangan antarabangsa psikologi dan pedagogi 2024 Masihi. Betul. Dan tanpa membuang masa sebenarnya, terus saja kita perkenalkan narasumber kita untuk pagi ini berada di sisi kiri Nisa ya. Yang mulia Pengiran Siti Khatijah binti Pengiran Sulaiman, pengarah Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam Kupu SB. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, gembira mendengarkannya. Terima kasih Pengiran di atas kesediaan masanya pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ini yang menyaksikan pastinya ingin mengetahui apa sebenarnya persidangan antarabangsa psikologi dan pedagogi 2024 Masihi ini ya. Jadi tanpa membawa masa, mungkin untuk memulakan wawancara kita pagi ini, Pengiran mungkin boleh mengkongsikan latar belakang persidangan dan bila sebenarnya persidangan ini akan diadakan. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Wali Ummul dan juga Puan Anissa dan khususnya untuk Rampai Pagi serta Radio Television Brunei kerana telah memberikan peluang bagi College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan untuk sama-sama memberikan mengenai dengan penganjuran persidangan seperti mana yang disebutkan tadi, persidangan antarabangsa psikologi dan pedagogi 2024, dan sedikit mengongsikan mengenai dengan latar belakang persidangan ini. Tuan dan puan, seperti mana yang kita ketahui, keberkesanan pendidikan ini ia berkaitan dengan amalan pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas. Jadi pendekatan kaedah dan teknik yang diaplikasikan dan digunakan oleh guru itu akan menentukan keberkesanan, kebolehpindahan ilmu dan kemahiran kepada pelajar di samping pembentukan sahsiah mereka. Jadi di sana kita mengetahui bagaimana pedagogi itu memainkan peranan yang penting dalam menentukan kualiti dan juga corak proses pengajaran pembelajaran dan juga pembentukan sahsiah mereka. Namun begitu, terdapat beberapa aspek yang penting yang perlu untuk kita ambil perhatian, kerana aspek-aspek tersebut ia boleh menentukan, ia boleh mempengaruhi sejauh mana pedagogi pengajaran guru itu tercapai dan juga berkesan, dan salah satunya ialah aspek psikologi. Jadi seorang pendidik ia tidak akan lengkap ilmu dan juga kemahiran mereka jika guru pendidik ini tidak mendalami ilmu berkaitan dengan psikologi pendidikan. Jadi di sana kita melihat kepentingan psikologi ini dalam memahami keadaan dan juga keperluan pelajar. Dan ia telah jelas dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, "Aku diperintahkan untuk berbicara dengan manusia menurut kadar kemampuan akal mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam konteks pendidikan, guru perlu dan wajib untuk mengetahui aspek psikologi pelajar, sama ada ia melibatkan psikologi kognitif pelajar, psikologi perkembangan dan sebagainya. Jadi perlu guru untuk mempersiapkan diri mereka dengan ilmu psikologi agar proses pengajaran pembelajaran itu dapat berjalan dengan kaedah yang berkesan, mampu untuk merangsang kesediaan pelajar untuk belajar dan pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan itu dalam keadaan yang tenang, yang ceria dan juga mudah. Kondisi yang terbaik, ya. Betul. Jadi secara keseluruhannya, integrasi antara psikologi dan pendidikan ini ia bukan saja bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran pembelajaran, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk membentuk pengalaman belajar yang positif dan berkesan. Dan ia akan mampu untuk menghasilkan pelajar yang seimbang, yang berdaya tahan, dan yang paling utama ialah agar pelajar-pelajar kita tu dapat menjadi sebahagian masyarakat yang sejahtera. Dan kita mengambil maklum pada era sekarang ini cabaran era sangat kuat. Jadi kita ingin membentuk pelajar-pelajar kita yang berdaya tahan dan bersedia untuk menghadapi cabaran tersebut. Jadi melihat kepada kepentingan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan sebagai sebuah institusi pengajian tinggi perguruan ugama di negara Brunei Darussalam bekerjasama dengan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama akan menganjurkan sebuah persidangan, iaitu Persidangan Antarabangsa Psikologi dan Pedagogi 2024 atau kata nama khasnya ICOP 2024. Dan insya-Allah persidangan ini akan diadakan pada hari Rabu bersamaan dengan 4 September 2024, dan persidangan akan berlangsung bertempat di Dewan Tarbiyah College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Dan bersempena dengan persidangan berkenaan juga, tuan dan puan, akan turut diadakan Bengkel Psikologi dan Pedagogi 2024 yang akan berlangsung pada keesokan harinya, iaitu hari Khamis 5 September 2024
bertempat di tempat yang sama, iaitu College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, insya-Allah. Jadi maksudnya persidangan antarabangsa berlangsung sehari pada tanggal 4 September sahaja, hari Rabu 2024. Betul. Manakala bengkel akan diadakan pada hari berikutnya 5 September 2024. Betul, Tuan. Siapa peserta bengkel tersebut, Puan? Sasaran peserta persidangan dan juga bengkel itu memang kita melihat kepada penyertaan para guru, pendidik, pengamal-pengamal dalam bidang pendidikan, psikologi, dan persidangan ini dan juga bengkel ini sebenarnya turut dibukakan bagi penyertaan orang awam yang berminat. Betul. Untuk mengikutinya. Betul. Alhamdulillah. Jadi apakah Puan objektif penganjuran persidangan ini? Baik, Puan. Terima kasih. Jadi dengan tema pedagogi berkesan berteraskan psikologi holistik. Jadi antara objektif yang ingin kita capai dengan penganjuran persidangan ICOP ini nanti adalah yang pertama, mudah-mudahan persidangan ini dapat menjadi sebuah wadah ataupun platform bagi para peserta kita, iaitu sasaran kita para guru, pendidik, pengamal-pengamal dalam bidang pendidikan dan psikologi ini untuk menerokai, memperolehi pengetahuan terkini dalam bidang psikologi dan pedagogi, dan ini termasuk berkaitan dengan teori, kajian dan juga amalan-amalan terkini. Dan itu juga bermaksud perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam kalangan pakar-pakar yang akan dijemput bersama dengan peserta kita dalam memahami lebih lanjut mengenai dengan kepentingan psikologi sebagai asas amalan pedagogi yang berkesan. Dan seterusnya itu juga untuk membentuk kefahaman mendalam dalam kalangan peserta kita mengenai dengan psikologi dan juga hubungannya dengan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah untuk meningkatkan kesedaran tentang isu-isu dan juga cabaran-cabaran. Memang kita ketahui terutama sekali dalam bidang pendidikan memang akan ada isu, akan ada cabaran. Jadi dalam persidangan inilah kita akan menerokai apa isu, apa cabaran terkini dan bagaimana kita cuba untuk mencari penyelesaian, pendekatan-pendekatan yang dapat kita ambil untuk mengurangkan isu-isu ataupun cabaran berkenaan. Dan yang terakhir sekali ialah untuk menyokong dan juga kita ingin melalui persidangan tersebut dan juga bengkel itu dapat menggalakkan inovasi terkini dalam pendekatan pedagogi dan juga intervensi psikologi untuk meningkatkan keberkesanan hasil pembelajaran dan juga yang paling utama di sini ialah kesejahteraan pelajar kita, insya-Allah. Betul sekali ya. Seiring dengan perkembangan zaman ini macam-macam sahaja cabaran ya. Betul. Yang kita ni dengarkan ada isu bully lah, ya, ada isu macam-macam lah ya, media sosial dan sebagainya. Jadi berbalik semula kepada tajuk kita pagi ini ya, memandangkan persidangan 4 hari bulan, bengkel diadakan pada 5 hari bulan September. Macam mana bentuk format persidangan itu nanti? Mungkin boleh dikongsikan pengisiannya dan apa yang boleh dikongsikan juga mengenai dengan pengisian bengkel tersebut, Puan. Baik, terima kasih Tuan. Jadi seperti mana yang diterangkan oleh Tuan tadi persidangan psikologi dan pedagogi ini akan diadakan seharian, iaitu bermula dari pagi hingga sebelah petang. Dan pada sebelah pagi akan ada 3 pembentangan daripada ahli-ahli panel yang telah dijemput, dan pada sebelah petang akan ada 2 pembentangan. Dan persidangan pada sebelah petang akan ditutup dengan pembentangan resolusi. Dan seterusnya bagi sesi bengkel pada keesokan harinya, sebenarnya bengkel ini ia terhad kepada 125 penyertaan sahaja, dan ia sebenarnya dibukakan bagi peserta-peserta yang mengikuti persidangan. Dan ia maksudnya di sana hanya dibukakan untuk peserta yang telah menyertai persidangan. Kenapa ia dibukakan terhad kepada peserta-peserta persidangan sahaja? Kerana terdapatnya kesinambungan tajuk dengan tajuk persidangan dengan modul yang akan dibincangkan di dalam bengkel pada keesokan harinya. Jadi di dalam bengkel tersebut
sama jua ia adalah program sehari iaitu dari pagi hingga petang dan semua peserta-peserta bengkel akan dibagikan kepada 5 kumpulan nanti insya-Allah. Daripada 125 peserta dibagikan kepada 5 kumpulan ya bagi aktiviti tersebut. Betul. Jadi alhamdulillah dari 3 pembentangan akan dilakukan pada pagi dan 2 pembentangan akan dilakukan pada waktu petang. Mungkin boleh dikongsikan siapakah saja ahli-ahli panel yang akan membentang dalam persidangan tersebut, Puan, dan mungkin dapat dikongsikan juga apakah tajuk-tajuk yang akan bakal disampaikan nanti. Okey, terima kasih. Jadi insya-Allah persidangan antarabangsa psikologi dan pedagogi 2024 nanti akan membawakan 5 ilmuwanah, 5 pakar dalam bidang psikologi pendidikan dan juga kaunseling dalam dan juga luar negara. Yang pertama pembentang ucap perdana. Yang pertama pakar yang dijemput adalah Profesor Dr. Gulam Husin Rasul daripada Center of Islamic Studies and Civilizations, Charles Sturt University, Australia. Jadi beliau akan membentangkan tajuk yang berbunyi Integrating Islamic Psychology into Modern Educational Practices. Dan untuk pembentangan ucap tama, iaitu ada 4 pembentang ucap tama yang terdiri daripada Yang Mulia Dr. Hajah Salwa binti Datuk Seri Setia Haji Mahali daripada Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, University Brunei Darussalam, dengan tajuk yang akan disampaikan Empowering Wellbeing, Harmonizing Holistic Psychology and Pedagogy. Pakar ketiga ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Nur bin Sapir daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Dan tajuk yang akan disampaikan nanti insya-Allah iaitu The Need for Islamic Guidance and Counselling in Addressing Various Social Issues. Pakar keempat iaitu Dr. Alizi bin Alias. Beliau merupakan konsultan organizational psychologist yang akan membincangkan mengenai dengan psikologi dan Islam, Islamizations, relevantizations dan integrations. Dan yang terakhir sekali ialah Profesor Dr. Adi Atmoko daripada Universitas Negeri Malang, Indonesia, dengan tajuk beliau Pembelajaran Berbasis Musyawarah Merajut Keragaman untuk mencapai keharmonisan dan karakter murid, insya-Allah. Jadi maksudnya ada 4 orang pembentang ya? Ada 5. Ada 5. Ya, betul. Dan 3 undangan tadi ya. Masing-masing kita telah pun mengetahui bersama siapa pembentangnya dan juga tajuk yang dikongsikan ya. Baik, berkenaan dengan penyertaan persidangan ini, mungkin boleh dikongsikan sedikit, Puan. Baik, memang ada iuran pembayaran pendaftaran untuk menyertai persidangan dan juga bengkel. Tetapi untuk maklumat lanjut mengenainya bolehlah merujuk terus kepada Setiausaha Bersama Persidangan iaitu di talian 673 888 6649. Saya ulangi lagi ya, 673 888 6649, dan juga semua maklumat-maklumat berkenaan dengan persidangan dan juga bengkel yang akan diadakan ini nanti boleh diperolehi melalui Instagram rasmi Kupu SB, iaitu Kupu SB_official. Jadi di sana semua yang berminat untuk menyertai boleh mendapatkan maklumat melalui poster-poster yang telah diberikan. Termasuklah juga pembayaran yuran persidangan dan juga bengkel. Baik sekali. Jadi untuk menghubungi 888-6649 bagi hubungan maklumat lanjut lagi ataupun melalui Instagram Kupu SB_official. Ingin diketahui juga, Puan, adakah bagi orang ramai yang mungkin ada kekangan masa sebagainya ingin menyertai tapi tidak dapat, adakah ada disediakan melalui online dan sebagainya? Okey,
persidangan ini dan juga bengkel ini ia adalah berbentuk fizikal. Jadi semua peserta yang berminat untuk menyertai, semua yang berminat untuk menyertai perlulah hadir, secara fizikal di tempat persidangan dan bengkel. Ada limitasi berapa orang peserta? Kita mengeluarkan pesertaan persidangan setakat ini. Kita tidak meletakkan had jumlah. Walaupun untuk bengkel. Kalau untuk bengkel memang seperti mana yang saya disampaikan ada ia terhad kepada 125 penyertaan saja. Ataupun para peserta yang mengikuti persidangan pada hari pertama 4 hari bulan September tersebut. Ya. Baik. Untuk penghujung wawancara kita ini dengan masa yang tersisa ini, apa ekspektasi daripada para peserta, apa yang diharapkan mungkin boleh dikongsikan, dan begitu juga harapan pihak KPSB bersama dengan Jabatan Pengajian Islam dengan penganjuran persediaan dan juga bengkel berkenaan, persidangan dan juga bengkel berkenaan. Baik, terima kasih Tuan. Alhamdulillah memang tinggi harapan pihak penganjur bersama College University, Perguruan Agama Seri Begawan dan juga Jabatan Pengajian Islam terhadap penganjuran persidangan dan juga bengkel ini. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan dengan kehadiran para ilmuwan yang kita jemput, para pakar ini dalam khususnya dalam bidang psikologi dan juga pendidikan ini, dengan mereka mengongsikan ilmu-ilmu mereka, ia dapat diambil peluang khususnya oleh seluruh para pendidik, pengamal-pengamal pendidikan dan juga dalam bidang psikologi, counselling dan sebagainya. Jadi ini adalah peluang yang istimewa dan ia sangat relevan untuk diambil manfaat oleh semua yang berkaitan. Dan saya menjemput semua, saya mengajak semua untuk menyertai persidangan ini, untuk menyertai bengkel psikologi dan pedagogi 2024 ini pada 4 September dan juga 5 September 2024 nanti. Jadi dan insya-Allah dengan pembayaran yuran pendaftaran persidangan dan juga bengkel nanti, apa yang penting ialah ilmu dan juga kemahiran yang kita akan dapat nanti dalam persidangan dan juga bengkel itu bukan saja untuk memenuhi keperluan kita, perkembangan berfikir kita, kemampuan kita dalam melaksanakan tugasan kita, tetapi juga mudah-mudahan ia dapat membantu membuka jalan untuk kita dapat menyampaikan ilmu pengetahuan dan juga mencapai kefahaman pelajar dengan cara yang lebih berkesan. Dan juga sebagaimana selaras dengan tema Hari Guru, sambutan Hari Guru 2024 nanti, iaitu guru berkualiti pemacu transformasi pendidikan. Jadi mudah-mudahan dengan penganjuran persidangan dan juga bengkel ini nanti akan dapat menyumbang dalam mencapai dan memenuhi matlamat Wawasan Negara 2023 dalam konteks pendidikan, iaitu melahirkan para pendidik yang berkualiti dan profesional insya-Allah. Dan akhirnya sekali lagi bagi pihak penganjur bersama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi dan juga Radio Television Brunei kerana memberi peluang untuk kami memberitakan mengenai dengan penganjuran persidangan dan juga bengkel ini. Jadi mudah-mudahan Tani doakan persidangan dan juga bengkel yang akan dianjurkan ini dapat berjalan dengan lancar, sempurna. Dan yang paling utama ialah mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu Taala juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kita ucapkan juga buat Yang Mulia Pangeran Siti Khatijah ya, binti Pangeran Sulaiman, pengarah pejabat antarabangsa dan perhubungan awam College University Perguruan Agama Seri Begawan yang telah pun bersedia bersama kita pagi ini dalam ruangan wawancara mengongsikan serba sedikit persidangan antarabangsa psikologi dan pedagogi 2024 Masihi ya. Penyertaan masih lagi dibukakan. Jadi seperti yang telah pun dikongsikan, 8886649 adalah nombor yang boleh anda hubungi untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan persidangan ini, dan akaun Instagramnya Kupu SB_official ya, untuk mengetahui lebih lanjut lagi sekitar aktiviti yang dijalankan ini ya. Jadi sekali lagi jujur kasih Pangeran, dan jika ada kesempatan kita ni akan jumpa lagi di lain waktu, di lain masa, mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi